Wah, cantiknya pokok-pokok cikgu ni. Yelah, kena jaga dengan baik. Jaga-jaga. Bulat-bulat ni. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli di sini. Jangan terkejut, jangan nervous ataupun orang kata risau dengan keadaan Kak Eli tadi. Kak Eli okey saja, Alhamdulillah. Kenapa Kak Eli terkejut tadi? Kejap lagi Kak Eli bagi tahu. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu SOP kepada adik-adik. Okey, macam biasa kena jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter. Kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dan pastikan nak keluar tu biar ada hal yang tertentu sahaja. Kita sama-sama memastikan kes berkurangan setiap hari. Okey, hari ini Kak Eli tidak keserangan. Macam tadi kita ada cikgu yang cantik hari ini. Cikgu Kulina. Okey, cikgu silakan ke depan sedikit cikgu. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh... Eli. Hai Eli. Okey, hari ini kita akan sama-sama meneroka untuk mata pelajaran Sains tingkatan 4. Macam mana sains? Sains Tingkatan 4. tingkatan 4 dan juga pendidikan khas. Pendidikan khas untuk murid-murid yang kurang upaya pendengaran. Okey, cikgu boleh buka mask untuk kita sama-sama meneroka, memulakan penerokaan kejap lagi. Untuk pengetahuan adik-adik, cikgu akan sentiasa tidak memakai mask untuk memudahkan adik-adik dalam talian dan juga di rumah meneroka bersama-sama bahasa isyarat. Ya. Untuk pendidikan khas yang akan kita teroka kejap lagi. Okey. Ya, betul. Okey, apa yang kita akan belajar dan teroka hari ini cikgu untuk sains? Tajuk hari ni yang cikgu akan ajar ialah sains tingkatan 4 koordinasi badan. Kombinasi badan. Koordinasi badan. Okey, sama-sama dalam studio ini juga kita ada murid-murid. Ya, kita ada 4 orang murid yang akan bersama untuk sesi teroka hari ini. Okey, jom kita berkenalan dengan murid-murid Ya, cikgu. boleh. Okey, mari. Dalam talian kita ada 4 orang murid yang sangat comel ni. Cikgu mungkin boleh perkenalkan setiap murid-murid cikgu. Kita memulakan dengan Walden. Faris. Okey, selamat Faris pagi Walden. semua murid-murid. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Okey, yang pertama tu Faris. Faris, hai. Hai. Okey. Lepas tu kita ada Yong daripada sekolah menengah Tengku Ampuan Durrah, Negeri Sembilan. Tadi Faris daripada sekolah menengah Sultan Abdul Samad. Okey. Lepas tu kita ada Brennan, hai. Okey, kita ada Brennan daripada sekolah menengah Sultan Abdul Samad. Okey. Lepas tu kita ada lagi yang seorang lagi Liana. Liana daripada sekolah menengah Tengku Ampuan Durrah, Negeri Sembilan. Okey, baik. Cikgu dari sekolah? Saya daripada sekolah menengah Sultan Abdul Samad. Baik. Okey, ini adalah 4 orang murid-murid dalam talian yang akan sama-sama meneroka dan belajar dengan kita Hari untuk mata pelajaran sains tingkatan 4 koordinasi badan. Koordinasi badan. Okey, apa yang kita akan belajar secara ringkas je cikgu pada hari ini? Apa yang kita akan dapat? Okey, hari ini cikgu nak anda mengetahui sistem endokrin. Okey, anda mesti tak faham apa itu cikgu buat ni kan? Jadi, sebelum tu, cikgu nak bagi tahu sistem endokrin ini adalah koordinasi dalam badan kita. Lepas tu, cikgu nak juga anda mengetahui kesan-kesan hormon dalam badan kita. Lepas tu, lagi satu yang paling penting, cikgu nak anda mengetahui kesan-kesan penyalahgunaan dada. Penyalahgunaan Penyalahgunaan dada.
Dada. Tangan ni Dada. Dada. Oh, okey. Oh, jadi itu yang akan kita sama-sama teroka. Ya, itulah kita akan sama-sama belajar untuk penerokaan hari ini. Penerokaan hari ini. Wow. Saya rasa tangan saya semakin kuat. Sekejap lagi kita akan belajar lebih lagi untuk bahasa isyarat dan juga mata pelajaran pendidikan khas bersama dengan sains. Sains. Dah tahu dah. Sama-sama kita teroka kejap lagi. Kita berehat seketika di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda? Kelenjar pituitari dikenali sebagai kelenjar utama sistem endokrin kerana ia bukan sahaja menghasilkan pelbagai jenis hormon tetapi juga hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Kak Eli masih mencuba untuk belajar bahasa isyarat bersama dengan Cikgu Kulina yang akan sama-sama meneroka mata pelajaran sains dan Tingkatan 4. tingkatan 4 Koordinasi badan. koordinasi badan bersama dengan Bersama dengan Ellie. pendidikan khas. Pendidikan Khas. Okey. Khas. K di Khas, sini. okey. Saya cuba. Dan Cikgu Kulina tidak akan memakai pelitup muka kerana memudahkan adik-adik di rumah dan juga di dalam talian sama-sama meneroka dan memahami apa yang diajar oleh Cikgu Kulina melalui gerak bibirnya. Okey. Kita akan mulakan dengan penerokaan yang pertama kita ni. Tentang apa ni, Cikgu? Okey. Tadi pada mula-mula rancangan, murid-murid depan rumah dah tengok kan apa reaksi kakak Ellie tadi. Apa dia? Dia kan terkejut, betul tak? So kita tengok apa yang dia nampak tadi. Apa yang dia nampak? Okey. Apa yang saya nampak tadi sebenarnya, Cikgu? Cikgu sorokkan apa sebenarnya tu? Rupanya ada kalajengking. Kalajengking macam mana, Cikgu? Kalajengking. Ada kalajengking. Oh, kalajengking. Comel. So, Okey. cikgu wakilkan kejadian tadi dengan gambar ni. Okey. Lihat gambar ini. Tadi kakak Ellie dia terkejut kan? Jadi sebab dia nampak ada kalajengking. Jadi pertama dia sudah terima rangsangan. Okey, rangsangan. Okey, mai saya tolong bantu cikgu. Cikgu serahkan satu sepit. Okay, jadi Okey, rangsangan boleh klip di sini tak apa. Okey, dari sini Sini boleh Boleh. Ini rangsangan. Macam mana rangsangan dalam bahasa isyarat, Cikgu? Rangsangan. Okey. Kakak Ellie dia terima rangsangan itu daripada kalajengking. Okey. Lepas tu apa yang berlaku? Mata yang nampak kan, betul tak? Okey, reseptor. Reseptor. Okey, reseptor. Okey. Reseptor. Satu klip. Okey, reseptor. Di Sini. Okey. Reseptor masuk dia, mata dia lah kan. Dia nampak. Lepas tu, kenapa cepat-cepat dia sudah bertindak? Sebab reseptor ni sudah beritahu maklumat kepada otak. Otak. Okey, otak. Otak atas. Sanalah. Okey. Okey. Saya tolong. Okey, teruskan, Cikgu. Okey, lepas tu otak dia akan tentukan bagaimana nak buat. Dia akan tentukan nak lari ke, nak jerit ke, nak lompat ke. Itu semua kerja otak kita. So, last dia akan beritahu otak untuk bekerja. Lepas tu kita nampak reaksi muka kakak Ellie. Yang last otak. Otot. Okey. Otot. Baik. Okey. Ini hanyalah penerokaan secara luaran sahaja. Sekarang kita akan buat penerokaan secara dalam lagi. Okey. Boleh kakak Ellie kita pindah ke tempat sana pula? Boleh macam mana? Boleh? Boleh. Okey. Pindah ke sana. Silakan, Cikgu. Okey, ya. Baik.
Okey, tadi apa yang anda nampak adalah secara luaran sahaja. Betul? So, sekarang cikgu nak anda lihat dalam badan manusia. Okey, bagaimana berlaku tindak balas kakak Ellie tadi. Okey. Yang Cikgu hari nak ni cikgu nak tunjuk. Cikgu perlu apa cikgu bagi tahu saya bantu cikgu. Okey, yang benda ni. Wow. Cikgu dah siap dengan dekorasi. Okey, saya ke depan. Mengapa ada shake hand macam tu? Mengapa? Mengapa dia orang kawan baik? Berjabat tangan. So, sebelum kita mula, cikgu nak anda sediakan buku teks ya. Buku teks. Lepas tu, jangan saling nota dulu. Tengok dulu. Okey, pertama, cikgu nak anda tahu dia punya bahasa isyarat untuk sistem endokrin. Sistem endokrin. Lepas tu, hormon. Lepas tu, lagi satu adalah kelenjar endokrin. Di sini. Okey. Kelenjar endokrin. Okey, endokrin. Okay. Sistem endokrin, hormon, kelenjar endokrin. Endokrin. Ah. Okey. So sekarang cikgu nak minta bantuan murid-murid, boleh? Murid-murid mana? Dah sedia? Kalau dah sedia, macam mana nak bagi tahu? Suruh bagi. Sudah sedia? Murid-murid sudah sedia? Sudah. Itu? Sudah. Faris dia kata sudah. Tu dia. Setahu cikgu, anda sudah pelajari bab sistem endokrin, betul? Sudah belajar, betul? Ya. So, boleh tak siapa beritahu cikgu sistem endokrin dalam manusia atau yang anda belajar dalam sains tingkatan 4 ada berapa? Ada berapa? 6. Betul. Okey. Pandai macam ni cikgu kan? Pandai. Pandai. Saya tak ingat dah. Okey, pandai. Okey, sekarang boleh tak minta tolong murid-murid beritahu yang 6 tu apa tu? Yang pertama, boleh tak siapa beritahu? Okey, Brandon. Kelenjar pituitari. Okey. Pituitari. Cikgu nak saya bantu ke? Tak apa. Tak apa, cikgu boleh buat. Okey, sini anda kurang nampak. Cikgu akan pusingkan kepala dia. Kejap, Boleh pusing? Pusingkan dekat sini. Hebat. Okey. Okey. Kita ada kelenjar pituitari. Okey. Okey, lagi. Kita ada apa? Yang pertama sudah ada pituitari. Yang kedua, siapa boleh beritahu cikgu? Okey. Yong. Okey, Yong. Okey, bagus. Apa Yong maksud cakap dia tu? kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid. Okey, kelenjar thyroid. Okey, ini kelenjar thyroid. Lepas tu, 1 sudah ada, 2, 3. Siapa boleh tolong? Okey, Liana. Kelenjar adrenal. Okey, bagus. Kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal. Oh. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Okey, sudah ada 1, 2, 3. Ada lagi? Ada lagi? Ada ke? Siapa? Okey, Faris. Apa? Pankreas. Okey, bagus. Pankreas. Okey. Tengok. Pankreas. Okey. Bukan pankreas ya cikgu? Pankreas. Pankreas. Selama Lepas ni tu, saya salah. tadi kata 6, betul tak? Lagi 2 mana? Pankreas. Lagi 2. Lagi 2. Nampak tak sebelah kakak Ellie tu? Apa benda? Tada! Yang sebelah dengan kakak Ellie tu kita boleh nampak adalah keratan rentas untuk badan lelaki.
Lelaki. Okey. Kita boleh minta Bantu, saya bantu cikgu. okey. Okey, saya nak lekatkan di mana ni cikgu? Bawah sana. Bawah sini? Tak atas sekali. Sini? Sikit Sini? Bawah sikit. Sini? Ni okey. 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 Itu adalah kelenjar yang ada pada situ testis, kita panggil testis. Okey. Lepas tu untuk perempuan, perempuan dekat lagi. Ini perempuan. Perempuan, Kita ada ovari. Ovari. letak sini Okey, letak. Okey. Okey. Tadi cikgu kata ada sistem endokrin, ada hormon. Betul tak? Okey. Sistem endokrin macam mana dia kerja? Dia kerja dengan bahan kimia. Dan hormon adalah bahan kimia yang dirembeskan pada seluruh badan untuk fungsi badan kita. Okey. Fungsi badan. Okey. So tadi anda murid-murid sudah beritahu kelenjar endokrin. Sekarang boleh tak cikgu nak tahu juga hormon dan fungsinya? Boleh tak? Boleh tak murid-murid? Okey, Boleh. good. Sekarang kita pergi tengok yang pertama, kelenjar pituitari. Apa hormon yang ada di kelenjar pituitari? Apa hormon yang ada? Siapa boleh beritahu? Okey, Brennan, thank you. Hormon antidiuresis. Okey. So, boleh tak beritahu tak apa fungsi hormon antidiuresis? Apa fungsi? Brennan cakap lagi satu lagi. Okey. Ada rupanya yang kelenjar ni dia ada dua hormon. Okey. Dia ada hormon cis. Dia ada hormon ni dan dia ada hormon ini. Hormon antidiuresis dan hormon pertumbuhan. Okey, hormon ni apa dia punya fungsi? Fungsi dia apa? Brandon boleh tak beritahu? Okey, Yong. Yong nak beritahu ada lagi hormon. Okey. Itu Yong dia nak cakap lagi. tu. Ada lagi hormon. Yong nak cakap lagi. Kita pandai ada hormon Okey. di sini. Okey, untuk tiroid. Sini. Tiroid. Mereka murid-murid nak cakap hormon dulu Okey. Lepas tu ada hormon apa dekat adrenal? Okey. Hormon apa, Diana? Adrenalina. Okey. So di bahagian kelenjar ni kita ada hormon adrenalina. Okey, lepas tu untuk bahagian pankreas ni kita ada hormon apa? Okey, Faris. Insulin. Okey, bagus. Okey, kita ada insulin. Okey. Yang tu boleh tak minta kakak Eli tolong? Boleh cikgu, cikgu nak tak saya buat apa? Okey. Itu. Okey. Okey, untuk yang perempuan tu tak. Okey. Untuk yang perempuan dan lelaki ada juga hormon. Okey, sekarang kita minta tolong kakak Eli untuk selesaikan. Boleh? Okey, untuk lelaki kita ada hormon testosteron. Okey, kita ada. Letak kat sini Ke boleh- bawah? Boleh buka testis Sini. atas sekali. Sini Ada tak? Saya cuba. Kalau buka testis tu. Buka testis. Buka testis. Okey. 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 Untuk ovari kita ada dua hormon. Okey, kita ada dua hormon. Sekarang kita minta tolong kakak Eli tolong. Okey. Satu dekat ada dekat estrogen. ovari, satu dekat atas. Satu. Saya tak sini boleh. Okey, boleh, itu boleh. Allah. Okey. Satu lagi. Dekat progesteron. Progesteron. Okey.
Okey. So, sudah kenali itu? Ini semua adalah hormon-hormon yang ada pada kelenjar endokrin kita. Okey, lepas tu satu lagi. Kita belum lagi cakap fungsi. 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 Betul tak? Okey, fungsi hormon diuresis. Mengapa cikgu kata dia penting? Mengapa dia penting? Hormon diuresis. Okey, Brandon. Ya, Mengawal hormon diuresis dia akan mengawal kuantiti air air yang diserap semula oleh ginjal kita dekat sini. Okey. Okey, diserap semula. Okey, bagaimana dengan hormon pertumbuhan? Bagaimana? Ini. Okey, Brandon lagi bagus. Oh ya, betul. Hormon ni dia mengawal pertumbuhan. Lepas tu, bagaimana dengan tiroksina? Tiroksina. Okey, yang apa fungsi? Mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Betul apa yang cakap. So ini sangat penting Ni hormon tiroksina sangat penting dalam pertumbuhan fizikal dan mental kanak-kanak. Okey, bagaimana dengan hormon adrenalina? Bagaimana? Okey, Liana, thank you. Dan cepat. Okey, menyediakan badan untuk bertindak cepat. Macam kakak Ellie tadi. Dia bertindak cepat. Okey. Okey. Insulin, siapa boleh beritahu? Okey, Faris. Mengawal Okey, mengawal aras glukosa di dalam darah. Okey. Bagus semua. Nampaknya semua bersedia hari ini. Bagus. okey. Cikgu juga ada sediakan nota. Nanti you boleh tengok. Okey, saya ada soalan tu cikgu, tapi cikgu perlu menjawab selepas ini. Okey, boleh Kakak Eli. Soalan macam mana soalan? Soalan. Okey, soalan saya. Macam kita tanya tu. Okey, soalan. Kalau tadi saya terkejut dan mata saya terbeliak, ada kena-mengena dengan hormon kan? Ya. Okey, saya nak jawapan daripada cikgu kejap lagi. Boleh. Berkenaan dengan soalan ini sebab kita nak rehat seketika. Boleh. Kita kembali selepas ini di dalam Teroka Teroka. di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Wanita hamil yang ketagih alkohol boleh memindahkan alkohol dalam darahnya kepada fetus. Bayi yang lahir mungkin mengalami kecacatan jantung, perkembangan otak terbantut dan bersaiz kecil berbanding bayi normal. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Kulina. Sama-sama kita meneroka mata pelajaran sains dan tingkatan 4 dan macam mana? Pendidikan khas. Sekejap, saya sekejap ni K. Macam ni. Khas. Khas. Okey, baik. Okey, sekarang Cikgu nak jawab soalan Kakak Eli tadi. Soalan saya tadi adalah cikgu minta tolong translate Mengapa reseptor kan? mata terbelit besar kaitan perubahan anak mata dengan hormon. Apa soalan tadi? Okey, dengan hormon. Okey, belum sampai hormon, tadi sudah ada rangsangan. Lepas tu rangsangan kita pergi reseptor. Okey, reseptor dalam kita punya badan, kita ada banyak reseptor di kita punya retina, dekat hidung, di dalam hidung, sel-sel hidung. Lepas tu di dalam sel-sel lidah. Lepas tu ada dalam sel-sel telinga. Lepas tu yang paling besar punya organ adalah kulit. Kita ada dalam sel-sel kulit. Okey. Jadi dengan cepat yang reseptor dalam bahagian semua tu yang tadi tu, dia akan hantar maklumat cepat kepada otak. Dan otak akan beritahu untuk bertindak.
Baik. Okey. Itulah kerja hormon. Hormon akan beritahu dia punya kerja akan sampaikan maklumat. Okey, faham. Terima kasih cikgu. Terima Okey. kasih macam mana? Thank you. Buat Thank macam you. tu je. Terima kasih cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey, sekarang kita buat rumusan sikit tentang apa yang kita belajar tadi. Tadi anda dengar, tengok je kan? Belum tengok perkataan betul-betul. Okey, cikgu nak anda tengok supaya anda senang ingat apa yang anda belajar tadi. Okey, tengok. Tadi anda sudah belajar kelenjar pitari, kelenjar tiroid. Okey, kita guna ni senang sikit. Okey, pitari, lepas tu tiroid, pankreas, lepas tu kelenjar adrena, lepas tu ovary, testis. Okey, inilah kelenjar endokrin yang penting, yang utama dalam badan kita yang anda perlu tahu. Okey, tadi kita cakap pasal hormon. Itu hormon yang bila dia dalam keadaan yang seimbang. Okey, bagaimana apabila hormon kita dalam keadaan tak seimbang? Bagaimana? Bagaimana cikgu? Saya pun bagaimana? tak tahu juga. Jadi kita minta tolong murid-murid juga. Boleh? Boleh tak? Murid-murid Boleh. dekat rumah jangan tengok saja. Kena fikir. Kena fikir soalan cikgu. Boleh tak sama-sama kita belajar? Okey. So pertama cikgu nak tanya murid-murid tahu tak apabila kita kekurangan hormon macam mana tirosina, apa akan berlaku? Bila dikata kurang hormon tirosina, apa akan berlaku? Siapa boleh tolong? Kurang. Siapa nak jawab? Brandon. Tirosina. Tirosina. Yong. Yong. Okey. Yong tak nampak. Okey. Okey, Dia tirosina. jawab apa tu cikgu? Dia cakap, okey. So cikgu nak tahu kalau kita kurang hormon. Tak tahan sejuk, Yong cakap. Okey, tak tahan sejuk. Lepas tu kalau kita lebih hormon tirosina. Berpeluh dan rasa panas. Oh, ni panas. Yong cakap. Okey, betul. Okey. Lepas tu boleh cikgu tanya lagi? Boleh? Boleh tanya lagi? Okey, boleh. Bagaimana sekiranya kita kurang insulin? Faris. Okey, tolong. Kalau kita kurang, glukosa dalam darah akan meningkat. Okey? Okey, kalau kita tadi cikgu kata kurang, bagaimana kalau kita lebih insulin ni, lebih. Bagaimana? Apa jadi? Okey, Faris. Kalau kita lebih Aras glukosa darah jadi rendah. kalau kita lebih insulin dalam darah, okey, aras glukosa dalam darah akan jadi rendah. 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 Akan Lebih macam ni, rendah macam ni. Lebih dan rendah. Rendah. Okey. Okey. Lebih rendah. Okey. Okey. Seterusnya? Lagi satu boleh tak? Okey, bagaimana dengan ini? Hormon ni. Kalau lebih, kalau kurang. Kalau kurang. Yang antidiuresis. Kekerdilan. Betul cikgu? Brandon ada confuse sikit. Cuba lagi. Yang antidiuresis. Okey, Brandon, nanti Brandon ada confuse sikit. Mari cikgu betulkan. Okey, yang tadi Brandon cakap adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan yang Brandon. Okey, Brandon tadi dia memberitahu hormon pertumbuhan sekiranya kita kurang akan ada
kedilan. Oh. Dia tak tinggi, tak akan tinggi. Okey, bila kalau kita lebih hormon pertumbuhan, pertumbuhan tak terkawal. Okey? Pertumbuhan tak terkawal. Okey, kalau hormon diuresis dia adalah berkaitan dengan penyerapan air semula oleh ginjal di sini. Okey, ginjal sini. Dia penyerapan air. Okey, kalau tak seimbang hormon. So, hormon ni dia tak dapat berfungsi dengan baik. Jadi, air tak dapat diserap oleh ginjal sini dengan baik. Betul tak? Okey? Okay. Alright. Sekarang, selain kita tengok ketidakseimbangan hormon dalam mempengaruhi koordinasi badan, okey, ada lagi satu benda yang akan mengganggu koordinasi badan kita. Kakak Elly tahu tak? Itulah saya nak tanya cikgu. Selain ketidakseimbangan hormon, faktor yang mempengaruhi koordinasi badan. Cepat Kakak Elly dapat. Saya cuba. Okey. Koordinasi Selain badan. kita mengetahui ketidakseimbangan hormon dalam mempengaruhi atau mengganggu kita punya koordinasi badan. Okey, ada satu benda yang paling penting yang cikgu ingin anda tahu, iaitu dada. Apa macam ni tadi cikgu? Ni, Dada. dada. Okey. Dada. Penyalaan guna dada. Okey. Guna. Macam mana? Penyalahgunaan. Salah guna dada. Okey. Dan alkohol. Alkohol. Oh, macam ni. Dan alkohol. Dada, alkohol. Okey. Okey. So, kita tengok bagaimana dada dia pengaruh atau sinilah ganggu senang Kakak Elly senang ikut. Okey, sini macam mana dia ganggu kita punya koordinasi badan? Bagaimana? Okey, kita tengok dulu jenis-jenis dada. Ada berapa? Pandai semua. Sudah baca buku. Betul-betul bagus. Pandai semua. Okey, ada 4. So, kita boleh tengok atas meja, cikgu dah letak perkataan-perkataan itu. Okey, di sini. Mari Kak Elly tunjukkan. Okey, kita sudah ada perkataan-perkataan dekat sini. Cikgu nak ajar saya macam mana nak Okey, yang pertama penenang. kita ada penenang. Penenang macam ni, cikgu? Okey, dada penenang. Penenang. Okey. So, lepas tu kita ada dada Inhalan. Dada. Inhalan yang jenis menyedut. Menyedut. Lepas tu kita ada dada jenis dada perangsang. Perangsang. Okey, perangsang. Lepas tu yang paling last kita ada dada halusinogen. Okey. Macam mana halusinogen? So, dia macam khayal. Okey. Okey. Yang pertama cikgu akan explain. Okey, yang ni dada ni bila kita salah guna atau penggunaan tak terkawal, dia akan menyebabkan koordinasi badan kita jadi lambat. Dan kita tidak dapat buat reaksi macam Kakak Elly tadi. Kita tak dapat, kita akan slow, perlahan. Tadi Kakak Elly cepat saja, betul tak? Itu reaksi orang yang sihat. Kalau dada ada gangguan dada, reaksi akan jadi perlahan-perlahan. Okey? Lepas tu kita pergi tengok yang kedua. Yang inhaler ni. Okey, inhaler ni dia jenis dada yang sedut. Okey, bila dia sedut, okey, dia akan memberi kesan apa? Dia beri kesan kepada kita punya paru-paru. Lepas tu dia kepada kita punya jantung, rosakkan sistem pernafasan kita. Okey, dia akan rosakkan. Bahaya, betul tak? Okey, lepas tu kita ada dada
perangsang. Macam mana tak Dada perangsang. Dada perangsang. Dada perangsang ni dia perangsang kan, perangsang. Jadi dia akan cepatkan you punya jantung dan murid-murid akan sentiasa rasa cemas, rasa berhati-hati. Okey, sebab denyutan jantung dia cepat, laju. Laju macam cikgu? Dia laju. Laju. Dan dia cemas, sentiasa cemas. Dia cemas. Laju, cemas. Okey. Lepas tu kita yang paling akhir tu adalah halusinogen. Dia jenis yang hayam. Okey, yang dada jenis itu dia macam bila anda minum lebih alkohol, anda tidak dapat berdiri dengan tegak, betul tak? Dia akan menyebabkan anda berfikir, lepas tu terhuyung hayang. Huyung hayang dan dia tak dapat berdiri. Lepas tu dia akan fikir bukan-bukan, dia akan nampak benda yang tak wujud. Dan dia juga akan cakap, saya dengar suara berhalusinasi. yang tak wujud. Itulah dada. Itulah kesan dada. Takut tak? Baik. Kan bahaya kan, betul tak? So boleh tengok, Kakak Ellie boleh tengok gambar di situ. So itulah tadi kita boleh tengok tidak seimbang hormon. Selain tu kita tengok dada pula. Ada 2 gangguan koordinasi badan kita. Okey? Lepas tu kita pergi tengok dada ni dia juga akan memberi kesan yang mana? Okey, Kakak Ellie boleh pergi ke kesan penyalahgunaan Boleh. dada. Cikgu nak saya kedepankan sikit ke? Tak, Kakak Ellie boleh berdiri dekat sebelah sini sana. je? Kakak Ellie berdiri sebelah sana. Berdiri sebelah sana Kakak Ellie. Boleh Sekejap tak? cikgu ya. Sebabnya saya takut nanti terkeluar saya daripada program ni tak nampak dalam TV. Okey, boleh. Jadi saya rasa tak apa, Kakak Ellie tolong tunjukkan. saya tunjukkan sini je lah. Okey, boleh. Okey. So, antara kesan tadi cikgu sudah jelaskan, kesan-kesan penyalahgunaan dada. Sekarang kita minta tolong Kakak Ellie untuk tunjuk kesan-kesan. Kesan-kesan. Cikgu betul tak sini? Kesan. Kesan macam ni. Kesan. Kesan. Okey. Penyalahgunaan dada. Okey. Okey. Yang pertama, pertuturan tak jelas. Pertuturan tak jelas. Bagaimana dada dia akan membuatkan anda pertuturan jadi tak jelas? Mengapa? Sebab otak ni dia ada bahagian untuk mengawal pertuturan. Okey. Jadi alkohol yang berlebihan dia akan mengganggu dan merosakkan bahagian cerebrum otak kita. Okey. Dia akan mengganggu pertuturan. Lepas tu kita pergi tengok lagi. Okey, sebelum kita sambung yang kedua untuk cikgu terangkan lebih lanjut, kita nak berehat sekali lagi cikgu. Okey, boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Stay tune. Didik TV KPM. Tahukah anda? Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenal pasti bahawa dadah nikotin merupakan bahan utama dalam tembakau yang boleh menyebabkan ketagihan. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie dan juga Cikgu Lina. Baik, sama-sama kita nak meneroka mata pelajaran sains dan tingkatan 4. Tingkatan 4 dan pendidikan khas. Okey. Kak Ellie cuba. Okey, kita nak sambung tentang kita kesan. sambung balik. Okey, sikit lagi. Okey. So, kesan penyalahgunaan dada, kita sudah tahu ada perturunan terjelas. Lepas tu kedua, ketidakseimbangan hormon. Sudah tahu kan? Tadi cikgu sudah beritahu kan? Okey. Lepas tu kita ada yang 3, tindakan refleks.
yang lambat. Tadi cikgu pun sudah beritahu kan. Tadi kakak Ellie dia cepat. Kalau Dada, dia akan jadi lambatkan tindak balas anda nanti. Lepas tu yang terakhir, lepas tu dia akan hilang keseimbangan. Itu pun tadi cikgu sudah beritahu kan. So, senang saja, betul tak? Boleh ingat? Kalau kamu tahu kesan dada dan jenis-jenis dada, anda sudah boleh jawab soalan berkaitan dengan kesan-kesan dada. Okey. Untuk cikgu rasa hari ini anda sudah banyak jawab. Cikgu nak test sikit, boleh tak murid-murid? Cikgu nak tanya balik, imbas kembali apa yang telah anda belajar tadi. Okey, boleh tak beritahu cikgu nama-nama hormon? Nama-nama hormon. Okey. Cikgu mula dululah. Cikgu mula dululah. Okey, selalu suruh murid mula. Cikgu mula. Okey, cikgu jawab cikgu jawab. Cikgu jawab mana? Okey, di sini. Okey, cikgu jawab insulin. Cikgu jawab insulin. Okey, bahagian pankreas ini. Pankreas. Okey. Pankreas dia ada hormon insulin. Okey, bagaimana dengan bahagian sini? Otak sini. Okey, Brandon, kita ada hormon apa? Okey, kita punya pituitari, kelenjar pituitari, kita ada hormon antidiuresis. Lepas tu, ada lagi? Okey. Ada lagi. Okey, ada hormon pertumbuhan. Alright, kita ada 2. Okey. Boleh cikgu tanya lagi? Okey. Bagaimana dengan sini? Sini. Bahagian ini. Kita ada hormon apa? Okey, yang tiroksina. Okey, kita ada hormon apa cikgu? tiroksina. Tiroksina. Okey, dekat sini. Ya, tak nampak pula. Okay, dekat sini. Tiroksina. Okey, dekat tiroksina untuk bahagian ini. Okey. Lagi satu, last. Cikgu nak tanya. Okey, bahagian ini pula. Bahagian ini. Okey, tak nampak kita keluarkan dulu. Oh, boleh cabut-cabut. Okey, kita keluarkan bahagian ini. Okey, Liana. Okey, tolong. Boleh sebut tak hormon? Okey. A D R E Andre Na Li Na Adrena. Okey, betul. Kita ada ini. Kita ada hormon adrenalina. Lajunya. Okey. Kita bagi tepukan gemuruh. Tepukan. Okey. Gemuruh kepada semua murid-murid yang terlibat dengan penerokaan hari ini. Okey. Pandai. Baik, cikgu ada lagi kuis ataupun cikgu nak teka untuk murid-murid? Oh, nak lagi Boleh tambah lagi satu? Tambah, cikgu fikir. Okey, boleh. Lagi. Apa? Mungkin secara rawaknya ataupun Okey, lagi cikgu explainkan sikitlah. Okey, berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi. Di bahagian sini, insulin sini, dia akan menukar, dia akan mengawal aras glukosa, betul. Okey, bila glukosa ditukar, dia akan menjadi ditukarkan kepada glikogen.
Glikogen macam mana cikgu? Okey, glikogen. Oh, Okey, so, glikogen. Dia akan glukosa, dia akan tukar kepada glikogen dan dia akan disimpan di hati. Hati cikgu tak ada organ, dia tak ada. Hati dekat sini hati dekat bahagian sini. Okey, dekat hati lah. Okey, dia baik. akan tukar berbentuk glikogen dan simpan. Okey, dan simpan. Okey, cikgu mungkin terima kasih cikgu di atas perkongsian ilmu ini cikgu. Mungkin cikgu nak rumuskan secara keseluruhan terhadap apa yang kita belajar. Belajar macam cikgu? Belajar. Belajar. Keseluruhan yang kita dah belajar. Okey. Okey, ingat lagi objektif utama kita hari ini. Cikgu nak anda mengetahui yang pertama, sistem endokrin dan kelenjar endokrin dalam badan kita. Dan anda juga perlu tahu dia punya fungsi-fungsi hormon dalam setiap kelenjar endokrin. Lepas tu, cikgu nak juga anda menyebut atau mampu menyatakan kesan-kesan ketidakseimbangan hormon kepada fungsi badan kita. Lepas tu yang terakhir, yang paling penting, cikgu nak anda tahu kesan penyalaan guna dadah kepada koordinasi badan kita. Okey. So, secara rumusan, kita kena jaga dan makan dengan cara yang sihat untuk dapat badan yang sihat dan koordinasi badan boleh berfungsi dengan baik. Baik. Oh, baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu di atas penjelasan tadi atau pembelajaran. Pembelajaran. Boleh situ? Boleh. Boleh. Pembelajaran hari ini. Semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu pada hari ini dapat manfaat untuk kita bersama dan kita sama-sama juga belajar bahasa isyarat. Ya. Okey, kejap lagi kita nak belajar sains juga dan lebih menarik, ada sesuatu yang kita akan teroka dan cikgu terima kasih Kulina. Cikgu Lina. Cikgu Dia Lina. selalu panggil saya Cikgu Lina. Cikgu Lina. Lina. Okey, baik, dan juga murid-murid macam ni Murid-murid. Murid-murid di dalam talian, terima kasih. Okay. Dan teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM sebab kita akan terus banyak lagi. Sama-sama mereka selepas jawab ini. sama-sama. Oh, sama-sama. Okey. Sini. Tahniah semua. Okey, kita jumpa kejap lagi. Teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Bye. Bye.